Selamat petang, Rai. Okey, line semua okey ke? Line aku tak boleh pakai ni. Okey, Line saya tak boleh pakai kamera, okey? Dengar tak? Aku dengar. dengar tak? Cuma gambar tak appear. Azman, boleh nampak muka Rai tak? Muka Rai. Sebab, okey, Ada okey yang dah. muka Okey Rai. dah nampak dah. Okey, hai Rai. First of all, terima kasih banyak-banyak sebab sudi jadi klien kami untuk kami menemu ramah Rai. Memandangkan Rai pernah mengikuti sesi kaunseling sebelum ni. Jadi kami nak Rai jadi klien kami pula pada malam ni, okey? Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, sebelum saya pergi ke soalan yang saya nak tanya, boleh tak Rai perkenalkan diri Rai terlebih dahulu tentang latar belakang diri Rai? Okey. Nama diberi Ranianti binti Daman. Saya dilahirkan pada 30 Oktober 1999 di Johor Bahru. Tetapi keturunan saya ialah Kadazan Dusun dan seorang beragama Kristian. Dan sekarang pun saya duduk di Johor Bahru. Oh, sekarang Rai duduk di Johor Bahru. Okey, Rai sekarang tengah buat apa? Tengah belajar ke atau macam mana? Sedang belajar Di mana tu? dekat Universiti Utara Malaysia. Oh, UUM juga. Kos apa Rai sekarang? Industrial Statistik. Okey. Jadi sekarang nak tahu sikit lah apa hobi Rai selalu kalau bosan-bosan. Kalau bosan-bosan tu cari buku lah untuk supaya mendapat mengisi masa lapang. Okay, boleh baca-baca tapi bukan ilmiah, selalunya banyak genre lah buku. Buku cerita-cerita komik macam tu lah. Yeah. Okey, jadi okey. Sekarang Miza nak pergi kepada soalan yang pertama, di mana Miza nak tanya, okey, sepanjang memandangkan Rai pernah mengikuti sesi kaunseling sebelum ni kan? Okey, so Miza nak tanya lah, berapa kali Rai pernah mengikuti sesi kaunseling? Setakat ni 5 kali. Di mana tu? Semua dekat sekolah menengah. Sekolah menengah. Matrikulasi. Sekolah menengah dengan matrikulasi. Okey, jadi soalan pertama Miza nak tanya, sepanjang Rai mengikuti sesi kaunseling tu, apa persepsi Rai terhadap bidang kaunseling dekat Malaysia ni? Okey, persepsi Rai. Apa yang Rai nampak kalau daripada pandangan pelajar, para pelajar, bila seseorang tu dia jumpa kaunseling, means dia mengikut kaunseling, dia jumpa kaunselor, masuk bilik kaunselor, mesti akan dianggap sebagai seorang budak yang bermasalah. Sedangkan sebenarnya tak ada pun masalah. Memang ada masalah ataupun tak ada ataupun saja nak masuk kan. Kadang-kadang orang nak interview untuk jadi pembimbing rakan sebaya pun masuk juga bilik tu. Tapi itulah sebab tak tahu sangat kaunseling ni apa. Dia mungkin tak semua terdedah dengan apa itu kaunseling. Jadi diorang hanya nampak kalau yang masuk tu yang bermasalah je. Sedangkan banyak lagi kegunaan kaunseling. Jadi Rai rasa bidang kaunseling dekat Malaysia ni adakah di tahap yang baik ataupun sederhana ataupun macam mana? Rasanya dekat tahap yang baik lah. Baiklah. Rai rasa bidang kaunseling dekat Malaysia ni berkembang dengan baik lah maksudnya. Okey. Azwan ada nak interrupt apa-apa kau? Baiklah. Bagi Rai sendiri lah. Rai rasa bidang kaunseling ni beri manfaat kepada apa orang cakap kepada masyarakat sekitar masyarakat di Malaysia ni. Okey, rasanya bidang kaunseling ni sangat memberi manfaat sebab apa? Bagi saya lah, saya gunakan khidmat kaunseling ini untuk bukan menyelesaikan masalah lah, macam menyampaikan luahan hati ataupun masalah kan kadang-kadang dekat kawan-kawan tak boleh nak percaya sangat. So siapa yang saya cari kaunselor selain daripada family. Jadi saya rasa semua tahap sama ada dari segi pendidikan ataupun pekerjaan sangat memerlukan khidmat kaunseling di tempat masing-masing.
Jadi Rai rasa dengan berjumpa dengan kaunselor tu dapat membantu seseorang tu untuk cakap membantu dia lah dari segi pelbagai masalah yang dia ada. Kiranya membantulah. Okey. Okey Azman? Dah tak ada? Tak ada. Okey. Jadi kita masuk kepada soalan yang kedua pula. Persepsi Rai pula terhadap sikap-sikap kaunselor di Malaysia ni. Manakan okey, Rai mungkin pernah membuat sesi kaunselor banyak 5 kali. Mungkin berbeza kaunselor yang Rai pernah jumpa ataupun ada kaunselor yang sama. Jadi apa persepsi Rai terhadap kaunselor-kaunselor yang ada dekat Malaysia? Okey, setakat kaunselor yang saya telah berjumpa 5 orang, semuanya berbeza, semuanya berbangsa Melayu. Apa yang saya nak cakap, diorang okey je. Bila dalam sesi kaunseling dia okey. Cuma mungkin kalau dekat belakang, means di luar sesi kaunseling, itu mungkin akan ada terdapat kelainan sedikit. Sebab apa, berdasarkan pengalaman saya yang kawan saya telah bercerita dekat saya, pada satu hari masa hari guru, semua guru-guru dapatlah hadiah kan daripada para pelajar. Dan kawan baik saya ni dia bagi hadiah tu dekat kaunselor. Tapi bila dah habis dah habis majlis hari guru tu, kaunselor tu berjumpa balik dengan pelajar yang telah memberi hadiah kepada dia. Dia cakap dia tak nak pun hadiah tu sebenarnya. Jadi dia bagi balik tapi di belakang orang lah. Tapi dekat situ mungkin tersirat ke apa ke tak tahulah kan kenapa kaunselor tu berbuat sedemikian. Sebab kawan saya tu datang-datang jumpa saya, dia cakap dia sedih lah kenapa macam tu kan, sebab itu daripada kumpulan, daripada kalau sebab saya dulu daripada asrama, jadi daripada hadiah tu daripada ni homeroom, dipanggil sebagai macam keluarga angkat lah untuk sistem kita orang. Jadi bila dia bagi balik tu, jadi kawan saya rasa kecil hati. Jadi itu macam mengubah sedikit persepsi saya terhadap kaunselor tersebut. Tapi kalau pada saya okey lah, tak ada masalah pun. Jadi mungkin macam tu lah. Okey, bila jadi macam tu, kawan Rai datang berjumpa dengan Rai kan macam mengadu kaunselor ni. Pulangkan balik hadiah kan. Adakah Rai beranggapan macam lepas ni tak nak jumpa kaunselor ni atau macam mana? Tak ada pun, okey je. Okey je. Kiranya Rai rasakan sikap kaunselor kat Malaysia ni okey lah. Tapi memandangkan Rai tak pernah jumpa kaunselor yang berbilang bangsa, betul? Okay. Jadi nak tanya sikit, memandangkan Rai berjumpa dengan kaunselor berbangsa Melayu sahaja dan Rai menganggap bahawa sikap kaunselor berbangsa Melayu ni semua okey. Tapi nak tanya jugalah, Rai rasa sikap lain bangsa kaunselor yang berbangsa lain macam mana pula? Mungkin ada sedikit prejudis atau macam mana? Itulah susah nak bagi pandangan sebab tak pernah berjumpa dengan okay. Tak pernah berjumpa dengan yang berbangsa lain. Boleh dengar? Azman. So, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Lain siapa yang tak ada ni? Lain Azmiza. Okay, tak pernah teruskan, okay? Okey, teruskan. Okay, jadi itulah susah nak bagi pandangan sama ada kaunselor berbidang berbudaya berlainan. Tak tahulah okey ke tak, tapi rasanya tak ada kot sebab setiap kaunselor rasanya dah diajar untuk tidak bersikap prejudis, tidak menyentuh sensitiviti agama, budaya. Rasanya okey je. Okey, kalau macam tadi Rai cakap ada kawan Rai yang menceritakan kaunselor tu bermasalah, kaunselor tu bersikap sedemikian. Tapi kalau kita tengok pada pada zaman sekarang, kalau kita tengok di media sosial apa semua tu, pelbagai tomahan aku cakap terhadap kaunselor di sekolah ni. Aku cakap cacian dan makian terhadap kaunselor di sekolah dengan mengatakan mereka ni tak menjaga etika kerahsiaan
dengan apabila seseorang pelajar itu membuat sesi dan masalah yang pelajar itu luahkan, seluruh dalam bilik guru tu tahu masalah pelajar tu. Adakah adakah bila Rai dengar cerita begini, persepsi Rai terhadap kaunselor di sekolah tu berubah atau tak? Dia sebenarnya mungkin bukanlah masalah bidang kaunseling tu, tapi rasanya dia masalah terhadap kaunselor itu sendiri. Kalau dia yang menceritakan rahsia-rahsia perbincangan yang telah dibincangkan antara dia dengan pelajar, lepas dia bagi tahu dekat cikgu-cikgu lain, maksudnya itu dia dah memang salah. Dan mungkin kalau mengubah persepsi saya pun hanya terhadap kaunselor tersebut, bukan di bidang kaunseling. Sebab dekat sekolah saya dulu pun sebenarnya tak, tapi yang ini dia bukan kaunselor tapi cikgu. Sama je lah kan, bila bagi tahu student tu, bagi tahu masalah dekat dia, cikgu-cikgu lain pun tahu. Biasalah tu kan suka bergosip kan, tak ada etika Suka sangat. membawang cakap Suka membawang. Tapi kalau setakat ni, kalau pasal saya, yang apa yang saya dah sharing dekat dekat kaunselor, tak ada lagi lah yang saya dengar-dengar terkeluar ke apa ke. So sebenarnya masalah dia hanyalah dekat kaunselor tersebut, bukannya bidang kaunseling ini. Kiranya kalau macam Rai ada mempunyai di masa hadapan nantilah cakap Rai mempunyai satu masalah lah yang tak dapat Rai selesaikan sendiri, adakah Rai akan rela hati akan berjumpa dengan kaunselor itu sendiri, kaunselor untuk membantu menyelesaikan masalah Rai? Ya, saya masih akan mencari khidmat kaunseling. Okey, kiranya Rai tak berubahlah persepsi walaupun mendengar pelbagai tomahan dan cacian terhadap kaunselor itu. Okey, baik Rai. Kita ke soalan yang seterusnya, okey. Apakah persepsi Rai terhadap tahap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia? Okey. Rasanya dorang punya kaunselor punya tahap pengetahuan tentang budaya tu di tahap yang keadaannya okey lah. Sebab tak tahulah, tapi kalau kaunselor-kaunselor yang saya dah jumpa, selalu kalau tanya pasal budaya, diorang cuma tahu tentang 3 budaya yang besar, iaitu Melayu, Cina, India lah. Tapi kalau macam kita orang yang Sabah Sarawak ni, tak tahu lah diorang tahu ke tak. Sebab kadang-kadang bila bercakap-cakap kan, bual-bual macam tu, ada kaunselor yang akan tanya, dia akan tanya lah tentang hari keamatan, hari gawai. Dia tanya yang ni macam mana, yang ni apa maksud dia. Jadi kat situ sebenarnya saya tak tahu sama ada dia cuba bawa berborak ataupun dia memang tak tahu ataupun macam tu lah. Jadi saya pun tak boleh nak cakap. Tapi kalau pasal budaya memang selalu saya ditanya, okay, yang ini sambutan macam mana, yang itu apa maksud dia, ni apa maksud dia, pasal ada adat macam tu. Kiranya dalam sepanjang sesi 5 sesi yang Rai pernah jalankan, ada tak kaunselor selitkan macam budaya-budaya kadazan dusun macam mana, ada tak? Kurang. Kiranya kaunselor tu dah tahu Rai ni berbangsa kadazan dusun, tapi dia tidak menyelitkan beberapa pengetahuan lah tentang budaya kadazan dusun tu sendiri. Sebab Okey. yang kita orang bincangkan tu tak ada kaitan pun dengan budaya. Mungkin sebab itulah kot dia tak masukkan. Tapi macam itulah. Tapi pada pandangan Rai sendiri, tahap pengetahuan kaunselor di dalam Malaysia ni terhadap budaya-budaya yang berbeza. Contoh kalau kaunselor tu berbangsa Melayu, adakah dia tahu budaya budaya Cina atau budaya India? Di mana tahap penguasaan pengetahuan itu bagi Rai? Baik, sederhana ataupun teruk orang cakap? Rasanya baik.
rasanya diorang mesti dah tahu budaya ni macam mana. Sebab satu sekolah tu ada je kan pelbagai kaum. Rasa bila dia ada sesi counselling dengan pelajar yang berbangsa lain pun rasanya dia akan tanya-tanya juga. Jadi dekat situ dia akan kumpul ilmu-ilmu tersebut. Okey, baik Rai. Kita ke soalan yang terakhir lah untuk hari ini. Apa persepsi atau tanggapan Rai terhadap sensitivity kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi? Okay, Adakah Rai faham soalan ni? Rai faham. Okey. Faham. Rasanya setakat yang kaunselor yang saya dah berjumpa ni tak ada pun yang menyentuh isu-isu sensitif. Kalau dalam grouping punya counselling lah, sebab selalu memang kalau dekat sekolah menengah pun selalu dia akan panggil ataupun buat sesi counselling. Kalau dalam kumpulan memang akan bercampur, dia akan panggil Malay, Indian, Chinese. Kalau macam Rai memang orang Sabah dekat sekolah menengah tu Rai seorang je. Yang lain pun ada dalam berapa orang. Kita orang minoriti sangat. So bila dalam keadaan ramai macam tu, ramai pelbagai bangsa, tak nampak pun kaunselor tu sentuh pasal isu sensitif. Kiranya kaunselor tu sangat-sangat menjaga sensitiviti setiap klien lah. Okay. Tahulah kalau tak perasan ke apa kan, tapi rasanya tak ada pun. Kiranya apa yang Rai nampak kaunselor ni peka lah dengan setiap sensitiviti kaum yang terdapat semasa sesi dijalankan. Ya. Okay. Jadi Azman, rasanya dah habis kot kita punya soalan. Nak tanyalah. Okay. Sekejap, nak tanyalah. Apa orang cakap persepsi Rai bila kami tiba-tiba inform Rai, kami akan buat sesi interview ni, temu bual ni terhadap Rai. Kami nak tahu sedikit latar belakang Rai, kami nak tahu apa persepsi Rai terhadap penemu bual sekarang ni. Boleh kongsikan sedikit tak? Rasanya okey je kalau kena temu bual pun tak ada masalah sebab kita nak belajar kan. Sebab saya seorang yang open minded, spontaneous juga. So kalau tiba-tiba nak datang interview pun boleh, tak ada masalah. Cuma itulah kena bagi tahu soalan siap-siap. Okay, baiklah. Jadi itu sahaja soalan kami untuk Rai. Sebelum kami mengakhiri, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Rai sebab sudi meluangkan masa bersama kami jadi klien kami. Jadi kita jumpa lagi nanti masa dah balik UM. Terima kasih banyak-banyak Rai. Stay safe. Okay. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Hai Cia, selamat pagi. Morning. Morning, sihat? Ya, sehat. Okay, first of all, Miza nak ucap terima kasih sangat-sangat sebab sudi jadi klien Miza untuk hari ini. Okay, sebelum Miza nak masuk kepada pertanyaan Miza, boleh tak Miza nak Cia perkenalkan diri diri Cia terlebih dahulu, sedikit. Okay, nama saya Chia Haini, jadi panggilan Chia je. Lepas tu saya sekarang guide UPSI, ambil course Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Counselling, asal Johor. Asal Johor. Cia umur berapa? 20. Sekarang dekat UPSI Cia sambung kos apa? Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Counselling juga. Okay, jadi Cia mesti tahu sedikit tentang counselling kan? Sikit. Okay, sekarang Miza nak tanya sikit lah. Waktu-waktu free Cia suka buat apa? Hobi Cia? Perbahasan. Okay, jadi kita boleh masuk pada soalan yang pertama lah. Miza nak tanya Cia, memandangkan Cia pernah mengikuti sesi counselling sebelum ni, betul? Pernah. Berapa kali Cia pernah mengikuti sesi counselling tu? 4 kali. Kebanyakannya di mana? Di sekolah ataupun? Di sekolah dengan you.
di sekolah dan universiti. Okey, Miza nak tanya, sepanjang Chia pernah mengikuti sesi kaunseling tu, apa persepsi Chia ataupun pandangan Chia terhadap bidang kaunseling itu sendiri di Malaysia? I rasa bidang kaunseling di Malaysia tak berkembang lagi sebab kalau kita pergi, diorang akan anggap kita orang ada sakit mental ke, ada masalah ke, padahal kita pergi ada masanya untuk mendapatkan pandangan macam saja nak cari orang meluahkan something, tapi diorang kalau nampak, diorang akan anggap gitu. So means orang ramai tak ada pandangan yang open-minded lagi dengan kaunseling di Malaysia. Okey, faham. Chia rasa bidang kaunseling ni penting tak dekat Malaysia ni? Penting, sangat penting. Penting. Jadi Chia rasa kan bidang kaunseling ni perlu tak untuk setiap maksudnya setiap company ataupun setiap syarikat ataupun macam setiap company tu mesti kena ada seorang kaunselor untuk membantu. I rasa perlu sebab dulu I pernah kerja kat satu hotel dianggap besar juga, tapi sana tak ada kaunseling, tapi sebab I masuk untuk kerja kat bawah-bawah je, kan kita dapat tengok apa yang tekanan pada orang bawahan, orang atas kan dia macam mana buat kerja, dan kita dapat macam merasai sebagai orang bawahan tekanan tu. Tapi tak ada seorang pun bagi pandangan macam mana, tak ada. Semua marah-marah je. Masuk kerja semata-mata nak tunggu time tu balik rumah, tu je. So rasanya penting juga. Penting. Jadi maksudnya bila jadi macam tu tak ada siapa nak tolong, betul? Dan ia akan meningkatkan lagi stres kan? So nanti suasana kerja tu macam sangat negatif lah. Semakin hari semakin negatif. Jadi tak seronok lah nak kerja kan? Okey, jadi Miza nak tanya, agak-agak Chia lah kan? Bidang kaunseling sekarang ni berada pada tahap yang baik ataupun sederhana? Atau macam mana? Kat Malaysia ke? Ya, I rasa sederhana. sederhana. Sebab dia macam tak canggih lagi. Dia perlu canggih lagi dan perlu diterima oleh orang ramai. Faham? Azma ada nak tambah apa-apa kah? Kalau Chia sendiri lah, kalau Chia rasa Chia sekarang tahap penguasaan Chia dalam bidang kaunseling ni macam mana? Mendapatkan Chia mengambil kos kaunseling macam kita orang juga. Rendah. Sangat rendah. So, I nak tahu lagi lebih, lagi faham lah. Nak tahu something lagi banyak. Sebab ada impian yang lain daripada orang lain. Faham? Jadi Chia sekarang semester berapa? Satu je. Oh, baru semester 1. Jadi masih banyak lagi yang Chia perlu teruskan ilah dalam bidang kaunseling ni. Okey, faham. Okey, kita masuk kepada soalan yang kedua. Di mana apa pula persepsi Chia terhadap sikap kaunselor di Malaysia? Sikap kaunselor yang macam mana? I mean, bahasa sesi kaunseling ke? Masa Chia pernah menjalankan sesi? Sebab Chia lebih berpengalaman kan? Kalau sikap kaunselor, I rasa okey je. Tapi cuma kat sekolah lah. Sebab bukan salah cikgu kaunselor tu. Tapi tak tahulah macam mana sebab kita ceritakan kepada cikgu kaunselor kita, tapi dia nak ambil cerita kita sebagai pengajaran kepada orang ramai. So nanti dia akan cerita dalam perhimpunan ke, dewan ke, kelas ke. Tapi pada masa tu semua orang nampak kita yang pergi bilik kaunseling. So diorang akan anggap okey, kita adalah masalah sekian-sekian situ. So diorang akan macam relatekan apa yang berlaku, apa yang diceritakan oleh cikgu tu. So rasa macam rahsia tu dibocor. Padahal bukan, kita faham, bukan. Tapi senang macam tu. So macam tak sesuai lah. So akan menyebabkan ramai orang nanti takut nak pergi jumpa kaunselor. Okey, bila jadi macam okey, Azman. Kalau daripada pandangan Chia sendiri, sebab kalau kita sedia maklum kalau jadi kaunselor kat sekolah ni banyak orang cakap negative side yang akan ada, sebab bila seorang pelajar tu pergi luar kat kaunselor, so kemungkinan satu bilik guru tu akan tahu masalah pelajar tu. Kalau dia bagi Chia sendiri, kalau Chia di tempat budak tu, macam mana perasaan Chia agak-agak? Sedih lah, lagi sedih.
rasakan macam tak trusted, tak percaya lagi dengan cikgu kaunselor tu. Padahal kita nak cari orang meluar. Lepas tu dia memberikan lagi banyak bebanan kepada kita. Semua orang pandang kita macam lain macam ke, gitu. Terasa macam tak baik lah. So kalau kemungkinan Cia kalau Cia ada masalah lagi, mungkin Cia akan berjumpa tak dengan kaunselor selepas ini lagi? Kalau kat sekolah tidak ke. Kalau kat you okey lagi. Sebab you besar sangat, dia orang tak nampak sangat kita pergi. Okey, Cia. So sekarang ni Cia dah berapa kali buat sesi counselling kat you? Kat you satu je. Oh, okay, memandangkan Cia baru semester 1 kan? Okay. Okey Cia, Mirza nak tanya sikit. Memandangkan Cia cakap bila jadi macam tu, Cia dah tak percaya dengan kaunselor tersebut. Maksudnya hilang kepercayaan. Okey, adakah nak Cia mengatakan yang macam Cia menganggap semua kaunselor di sekolah tu bersikap yang sama je? Maksudnya kalau kaunselor ni yang bocorkan tetapi kaunselor lain pun sama je. Adakah Cia berfikiran begitu? Tidak. Taklah. Sebab kita jumpa kita jumpa ada yang memberikan pengajaran kepada orang lain, tapi ada yang tak ada. Okey. So tapi kalau kawan-kawan saya, dia akan rasa macam semua sama je. Dia pergi satu kali je dan cerita dia dibocorkan. So dia rasa macam tak happy, lepas tu dia anggap dia tak nak jumpa lagi. Kiranya ada sesetengah kawan Cia yang macam pukul rata lah. Macam cakap, kalau kaunselor ni buat hal, semua kaunselor pun tak boleh percaya macam tu. Tetapi sekiranya, Cia ada masalah macam Cia tak percaya dengan seorang kaunselor ni, tapi Cia ada masalah, Cia ada yang nak meluah perasaan. Adakah Cia akan mencari kaunselor lain ataupun macam mana? Kalau dalam sekolah, kalau satu je kaunselor ada, cari dia je lah. Kalau ada lain, mungkin akan tukar kot, cari orang lain ke macam mana. Okey, faham. Baiklah, soalan seterusnya, Mirza nak tanya pula, apa pula persepsi Cia terhadap tahap pengetahuan kaunselor mengenai budaya warga negara Malaysia? Mana kita tahu Malaysia ni punya pelbagai kaum, pelbagai budaya. Cia rasa di mana tahap pengetahuan kaunselor ni mengenai budaya warga negara Malaysia? Saya rasa okey kot. Sebab tak ada pun sebab kita meluarkan, kita tak ada kena pun macam isu-isu budaya ke. Tapi setakat ni okey je, semua okey je. Okey, sepanjang Cia pernah mengikuti sesi ni, selalunya Cia bertemu dengan kaunselor Melayu ke, Cina ke atau India? Satu Cina je, lain semua Melayu. Okey, maksudnya seorang Cina dan yang lain semua Melayu. Okey, Mirza nak tanya, dalam banyak-banyak tu kan, ada tak yang pernah menyentuh isu budaya ataupun kaum Cia? Tidak, tak ada. Cuma yang kalau kita sesi dengan kaunselor Cina, sebab kita pun, saya pun bangsa Cina, tapi dia akan terikat dengan pemikiran dia pasal bangsa Cina gitu. Macam bukanlah resis, cuma sikit lah dia akan macam terlebihkan bangsa gitu. Faham tak? Okey, faham. Dia akan, dalam sesi kaunseling dia akan cakap you macam ni, you perlu macam ni sebab you bangsa Cina bla 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 macam tu. Padahal kita sama je, Malaysia juga. Tapi dia akan macam tu sikit. Faham? Okey, kalau Cia pernah buat sesi kaunseling dengan kaunselor yang berbangsa Melayu, pernah tak dia orang tanya sikit-sikit tentang tentang budaya Cia? Tak ada. Tak adalah. Tak ada. Okey, Azman nak tambah? Azman? Tak ada. Okey. So, Cia rasa tahap pengetahuan kaunselor kita ni berada pada tahap yang mana? Sederhana. Maksudnya Cia rasa ada kaunselor yang peka dengan budaya seseorang, ada juga yang tak peka dengan budaya seseorang. Okey. Baiklah. Okey, kita masuk pada soalan yang terakhir. Mirza nak tanya Cia, apa pula persepsi Cia ataupun tanggapan Cia terhadap sensitivity kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi? Adakah kaunselor pernah menyentuh sensitivity budaya atau kaum?
Setakat ni I pergi sesi 4 kali, so tak ada pun isu sensitif yang tersentuh. Tak ada. Nak tanya apa pula persepsi Cia jika seseorang kaunselor tu menyentuh sensitiviti kliennya? Nak tengok tahap macam mana. Sebab kalau sensitivity tu dari segi apa? Dari segi jantina ke Dari macam segi mana? Contoh macam dia cakap, bangsa Cina ni mata sepet. Macam satu penghinaan lah sebab dia menyentuh sensitiviti satu kaum tu. Macam apa pendapat ni Cia? I rasa tak rasional kot. Sebab kita tak boleh cakap gitu. Tapi kalau sebagai gurauan, I pun setuju dengan pendataan tu. Tapi dalam sisi kaunseling tak baik lah sebab kita nak cari orang meluar kan. Jadi kita dihina macam tu macam tak baik lah. Okay. Okay, jadi Okay, okay. Miza, tanya. Tak, tanyalah nak tanya. Okay, apa pula persepsi Cia apabila kami ni tiba-tiba nak interview Cia sebab untuk apa tiba-tiba kami nak interview Cia dan tanya pasal kebudayaan ni. Apa pendapat Cia? Kalau nak tanya kebudayaan, I rasa okey je. Apa kalau sopan lah. Kalau macam sengaja nak sentuh isu pergaulan, itu I rasa tak boleh lah. Tapi macam ni, sebelum ni kawan I sudah bagi tahu ada orang nak interview, boleh ke tak? Dan I kata tahu okey je. So kita dah tahu apa yang ada, so boleh lah accept. Means I dah terima. Okay, Miza nak tanya, sekiranya Cia pernah mengikuti sesi kaunseling dan kaunselor tu menyentuh sensitiviti budaya ataupun kaum Cia, adakah Cia akan pergi berjumpa dengan kaunselor lagi selepas ni kalau ada masalah apa-apa? Depends kot. I akan macam saya pun tak nak kalah. Kalau dia kata kaum kita macam tak baik gitu, I akan kaunselor dia balik kot. Bukanlah kaunselor baik, I pun tak pandai sangat. Cuma macam bagi apa yang I tahu semua bagi kat dia. Macam kita akan tukar pandangan kalau dia still tegas dengan permintaan dia, pemikiran dia, mungkin saya akan cari orang lain kot. Okay, faham. Jadi, last saya nak tanya, Cia rasa di tahap mana sekarang ni? Kaunselor punya sensitiviti terhadap budaya tu di tahap yang mana? Sebaik kot sebab saya jumpa 4 kali, taklah banyak sangat, tapi 4 kali ni tak ada sentuh isu sensitif pun, so I rasa baik. Pada